Dan selepas ini pun kita mempunyai banyak peluang, kerana koperasi ini sebenarnya boleh meminjam berjuta-juta ringgit daripada Kementerian Pembangunan Usahawan untuk menjadikan program kita ini lebih berdaya saing. Itu secara koperasi. Saya cuma ingin betulkan sedikit, tadi saudara pengurusi majlis mengatakan bahawa ini adalah koperasi yang pertama. Saya rasa itu mungkin kurang tepat ataupun tidak begitu betul. Saya pasti ada juga koperasi di peringkat pemuda bahagian di seluruh negara. Cuma mungkin yang dimaksudkan oleh Tuan Pengurusi tadi ialah ini mungkinlah koperasi pertama pemuda yang memberi saham percuma kepada ahli-ahli pemuda. Jadi itu mungkin satu rekod yang ada di Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kenapa program ini dipanggil mininya? Kenapa tidak Nokuro Tuamu ni? Ini betulkah saya memang Nokuro Tuamu? Jadi kita melihat, oleh kerana di tuaran ini, saya pasti rakyat yang berada dalam tuaran ini majoritinya adalah bumi putra. Tidak kiralah bumi putra Islam ataupun bukan Islam. Yang pastinya 60% daripada rakyat di tuaran ini adalah orang-orang bumi putra. Dan setiap kita ini ada yang antaranya peniaga, ada yang bekerja dengan kerajaan, ada yang bekerja sendirian, ada yang petani, ada nelayan dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang lupa, dengan jumlah yang begitu banyak, sebenarnya kita mempunyai satu kuasa. Kuasa yang amat penting untuk menentukan masa depan bumi putra di daerah tuaran ini. Dan kuasa itu ialah kuasa membeli. Bayangkan kalau, saya tidak tahu, saya tidak berapa ingat berapa penduduk tuaran, tapi kalau saya bandingkan dengan Kota Belud ada lebih kurang 80,000 orang penduduk. Kalaupun ditakdirkan di tuaran ini kurang sedikit, dan mungkin 50,000 daripada keseluruhan penduduk tuaran ini adalah bumi putra, bayangkan kuasa pembelian itu. Kalau satu hari setiap orang berbelanja RM10, maka 50,000 bumi putra secara puratanya di tuaran ini berbelanja lebih kurang RM0,5 juta. RM0,5 juta dibeli untuk membeli barangan, perkhidmatan, beli minyak dan sebagainya sehari. Secara puratanya kalau RM10 satu hari. Maknanya kalau dalam satu tahun, satu bulan, kita berbelanja tidak kurang daripada 15 juta duit bumi putra yang berpusing-pusing di tuaran ini. 15 juta. Kalau saya rasakan setahun, kita berbelanja tidak kurang daripada RM165 juta. Bayangkan jumlah yang begitu besar yang kita belanja setiap tahun untuk menjana ekonomi di daerah tuaran ini. Ini kuasa yang ada dalam tangan kita. Jadi kalau kita kata kuasa, maknanya kuasa itu mesti ada pulangannya. Tetapi malangnya, tuan-tuan dan puan-puan pun tahu, kalau kita berjalan di pekan daerah tuaran, ataupun di Tampaluri, ataupun di Kiulu, nyata sekali penglibatan ahli penjagaan dari kalangan bumi putra amat menyedihkan sekali. Yang saya tahu, kita sudah buat survei, tidak lebih daripada 15, kalau saya tidak silap, 15 kedai kecil dan besar yang ada di daerah tuaran termasuk di Tampaluri ini yang dikuasai oleh bumi putra. Daripada 15 itu pun saya pasti majoritinya ialah restoran makan orang Islam. Yang selainnya dandanan, andaman dan sebagainya. Runcit saya tidak pernah nampak. Apa maksudnya? Setiap hari kita berbelanja, sama ada kita membeli barangan dapur ataupun keperluan pribadi, duit itu tidak sampai ke tangan orang-orang bumi putra. Saya ingin menyorot sedikit sejarah kalau dibenarkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Sejarah bagaimana setiap bangsa di dunia ini boleh menjadi satu bangsa yang dihormati, yang mempunyai peradaban ekonomi yang cukup tinggi. Kita boleh belajar daripada bangsa ini. Antara lainnya ialah saya selalu katakan tentang bangsa Yahudi. Walaupun bangsa ini mungkin untuk orang Islam satu bangsa yang mungkin tidak mau dibawa berkawan, tetapi dari segi perniagaan tidak ada orang yang boleh
menafikan bahawa bangsa Yahudi ini adalah satu bangsa yang cukup kecil di dalam dunia, tetapi menguasai perniagaan, baik perniagaan bank ataupun perniagaan apa sekalipun di dalam dunia ini. Malah ada orang mengatakan orang Yahudi menguasai Rumah Putih di Washington. Maknanya kalau orang Yahudi tidak merestui calon presiden Amerika, presiden itu tidak akan menang dalam pilihan rayanya. Begitu kuatnya bangsa Yahudi. Tetapi kalau kita lihat, itu adalah hasil daripada dedikasi dan juga komitmen orang Yahudi terhadap bangsanya. Mungkin tuan-tuan tahu, pada zaman Perang Dunia Kedua, apabila orang Yahudi ini dibunuh secara kejam di Jerman, di Rusia dan sebagainya, mereka dibunuh kerana mereka hanya berbangsa Yahudi. Walaupun mereka tidak salah, tetapi kalau mereka hanya berbangsa Yahudi, Jerman pada waktu itu boleh membunuh mereka tanpa soal, tanpa apa-apa. Maknanya orang Yahudi pernah dihina sampai ke satu tahap di mana mereka ini digas, dibunuh secara beramai-ramai dan sebagainya. Maka apabila kumpulan mereka mengecil, mereka berjanji dan bersumpah di atas kubur ibu bapa mereka yang dibunuh itu, bahwa mereka berjanji tidak akan lagi berulang episode menghina bangsa mereka dalam sejarah dunia di masa yang akan datang. Maka itu setiap orang Yahudi yang lahir di dunia ini, perkara pokok yang diberitahu kepada anak itu oleh ibu bapanya ialah never again dalam bahasa orang putihnya, atau dalam bahasa Melayunya. Kenapa tidak, ataupun tidak lagi mereka akan meminta bangsa lain ataupun membenarkan bangsa lain menghina bangsa lain. Sebab itu orang Yahudi kalau membeli barangan, walaupun kumpulan mereka kecil, sanggup kalau di Amerika, di kota raya New York atau London, mereka sanggup berjalan 1-2 kilometer daripada rumah hanya sekadar untuk membeli barangan runcit mereka. Walaupun kalau mereka keluar daripada apartmen, di depan di sana ada kedai runcit orang Cina, orang Korea atau orang putih, mereka tidak akan pergi masuk ke kedai itu untuk membeli barangan mereka. Sanggup berjalan 1-2 kilometer untuk membeli roti dan sebagainya, kerana mereka sudah bersumpah, berjanji kepada diri mereka sendiri bahwa setiap 1 ringgit yang ada dalam poket saya ini akan jatuh ke tangan bangsa saya sendiri. Itu yang saya mau tuan-tuan dan puan-puan ingatkan. Dari segi benda lain, Yahudi ini memang sedikit sebanyak musuh kita. Tetapi itu yang harus itu sebabnya walaupun jumlah mereka begitu kecil di dalam dunia ini, mereka mampu untuk menguasai sektor-sektor yang paling penting dalam ekonomi dunia, termasuk sektor perbankan dan sektor politik yang selalunya menjadi peneraju kepada kuasa besar. Begitu juga itu bangsa Yahudi. Itu bangsa Yahudi, bangsa Cina. Tahun 1800, 1700 di tanah besar Cina berlaku pembunuhan, berlaku peperangan saudara, berlaku kemiskinan, kebuluran yang begitu teruk sekali. Maka oleh kerana mereka ramai, makanan tidak cukup, mereka sanggup tinggalkan anak, keluarga, ibu bapa mereka berlayar pergi ke serata dunia untuk mencuba nasib. Dan itu sebabnya ada mereka yang sampai di Malaysia dan juga di negara-negara yang lain. Tetapi sebenarnya orang Cina juga ada perkara yang boleh kita pelajari, yaitu kekuatan jaringan network antara mereka. Dan saya bercakap ini bukan untuk berbau perkauman. Saya kenal kawan saya ada di sini juga, saudara Edi. Tapi saudara Edi dia faham. Pada saya orang Cina tidak patut marah kalau ada Bumi Putra membantu Bumi Putra, kerana akhirnya nanti Bumi Putra ini apabila berjaya akan menjadi pelanggan kepada orang-orang Cina juga.
Kalau orang Melayu ataupun orang Bumiputra ini kaya masa akan datang, kuasa membeli mereka lebih, akhirnya duit itu juga akan jatuh ke tangan orang-orang penyaga-penyaga Cina yang akan memberi perkhidmatan kepada orang Bumiputra.